Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati, yang berbahagia Ustaz Muhammad Sukri bin Haji Muhammad Amin Al-Hafiz selaku pemimpin kita pada malam ini, yang berusaha barisan AJK Surah Al-Hijrah, yang berusaha barisan kru-kru penyiaran Surah Al-Hijrah, muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama lagi di program pengajian tahsin Al-Quran Juz Amma. Alhamdulillah, syukran. Ustaz, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Mana butang baju Ustaz? Baju Melayu. Yang ni kita ambil jubah ni lah. Jubah yalah, ambil dekat jubah. Jumaat, hari Jumaat. Kang duk asyik pakai baju Melayu ya, pakai samping. Betul. Syak orang. Masya orang pula kan. Ni Zoom ni angkat nikah Zoom ke apa? Online ke apa? Betul. Ayo kat tu Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, malam ni kita menyambung pengajian tahsin Al-Quran Juz Amma. Malam ni Suratul An-Nas. Suratul An-Nas. InsyaAllah. Surah An-Nas. Surah An-Nas. InsyaAllah. Maksudnya kita akan recap balik lah. Maksudnya sekarang hari ni kita siri yang keempat. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah kita dah habis. Malam ni kita recap. Nah, saya buat beberapa pengumuman dulu Ustaz. Yang pertama, boleh, fadhal. Infak dan juga tajaan serta sumbangan untuk majlis, untuk program kuliah subuh, kuliah maghrib perdana, insya-Allah masih dibuka kepada muslimin, muslimat yang berhajat. Bolehlah berinfak dan terus bank in ke akaun Surah Al-Hijrah Bank Islam, insya-Allah seperti yang tertera di WhatsApp masing-masing. Insya-Allah semoga apa yang kita infakkan, apa yang kita sumbangkan akan diberi ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kepada muslimin, muslimat yang telah berinfak. Insya-Allah. Yang keduanya berkenaan dengan gerobok rezeki Surah Al-Hijrah telah dilancarkan pada 25 hari bulan Jun yang lepas. Alhamdulillah, sambutan amat menggalakkan. Kita buka kepada semua, tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira parti politik. Kita sama-sama bekerjasama insya-Allah kepada muslimin, muslimat mempunyai jiran ataupun kawan-kawan yang memerlukan barangan harian, boleh datang terus ke Surah Al-Hijrah, Bandar Awasan Puteri, Sikamat, Seremban, insya-Allah. Free and easy Ustaz. 24 jam. Mana nak cari 24 jam buka Ustaz? 24 jam. Tengah malam boleh datang. Nak cari biskut ke, nak cari teh ke, ada Ustaz. Insya-Allah. Hei, tu time gancak buat Maggi tu. Wah, cantik. Kena Maggi, kena teh, kena kopi, tak tidur malam. Allahu Akbar. Boleh datang ke Surah Al-Hijrah. InsyaAllah. Kepada muslimin, muslimat yang berhajat untuk berinfak, boleh juga berinfak dengan masukkan bank in duit ke akaun Surah Al-Hijrah Bank Islam, insyaAllah. Alhamdulillah Ustaz, baru-baru tadi saya dapat WhatsApp. Hamba Allah. Bank in 1000 Ustaz. Allah. Program gerobok ini, alhamdulillah, syukran. Allah membantu Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Ada insan-insan yang mempunyai kelebihan. Allah, mereka telah bank in 1000 malam ni. Alhamdulillah, syukran. Yang ketiganya berkenaan dengan penyertaan kelas tahsin Al-Quran Juz Amma masih dibuka kepada muslimin, muslimat yang ada kawan-kawan, yang ada rakan-rakan. Jemputlah mereka untuk hadir dalam program kita ini, insya-Allah. Yuran hanya RM10, sangat-sangat murah Ustaz. Murah sangat, RM10, 2 kali seminggu, 8 kali sebulan. Mana nak cari? Kata kawan saya, ini adalah keajaiban yang ke-8. Kita dah ada 7 keajaiban dunia, ini yang ke-8. Allah. Sekali, yang ke-8. Mana nak cari? InsyaAllah. So kita war-warkan kepada muslimin, muslimat di luar sana, kita buka kepada semua seluruh dunia. Bukan setakat Malaysia, insyaAllah. Overseas pun kita terima. Korea ke, Arab Saudi ke, kita terima, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan yang terakhirnya, insyaAllah pada hari malam esok, grand lah Ustaz, malam esok kita ada kuliah perdana yang akan disampaikan, kuliah maghrib perdana yang akan disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Alias. Memang tidak lagi. Antara hebat tu, top penceramah di Malaysia. Masya-Allah. Muslimat dijemput hadir malam esok jam 8 malam, jangan ke mana-mana. Bawa nasi, bawa air, duduk depan Facebook, duduk depan YouTube channel Surah Al-Hijrah. Siapa ada TV yang boleh link ke Facebook, boleh buka TV terus. Link terus ke Facebook, internet. So,
TV besar-besar lah Ustaz Kazim. InsyaAllah saya pun ada malam esok Ustaz. Saya moderator. Selamat berjaya lah. Selamat berjaya. Ni Ustaz Ketar. Takut ramai esok. Katanya ada 3-4 ribu penonton malam esok insyaAllah. Alhamdulillah. Tajuk besok adalah dunia ini tempat ujian. Memang Ustaz dunia ni hanyalah tempat ujian, bukannya untuk Betul. hidup selamanya. Dunia ini hanyalah tempat meninggal, bukan untuk tempat tinggal. Betul? Betul. Ustaz, kita ada VT Ustaz. Silakan VT. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Last lap malam ni. Besok malam dah tak boleh nak tunjuk video tu dah. Besok malam dah terus live. InsyaAllah. Ustaz, maaf. Cerita malam ni Ustaz. Macam mana? Nak handover kepada Ustaz ni. Teruskan program. Okey, baik. Boleh Ustaz nak? Silakan. Boleh. Meneruskan program kita malam ni insyaAllah Ustaz. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang pendengar sekalian. Alhamdulillah, kita telah pun berjaya untuk program tahsin ini untuk siri yang keempat. Ala kulli hal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita yang sedikit ini, tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kita lah. Sebab kita bukan belajar tinggi-tinggi, tuan-tuan, puan-puan. Kita belajar yang agak basic untuk perjalanan kehidupan kita seharian. Bermakna untuk solat kita, untuk bacaan hizib kita ataupun amalan kita, ya. Bercakap tentang amalan, sangat bertepatan lah dengan apa yang kita nak bincangkan pada malam ini, iaitu pengajaran dari surah An-Nas. Ini bukan surah yang biasa-biasa, tuan-tuan, puan-puan. Surah An-Nas ni merupakan surah yang paling kuat. Satu rahmat, bukti rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bagi mereka yang mengamalkan surah An-Nas ini, maka yakinlah di sisi Allah Subhanahu wa taala dia telah mendapat perlindungan yang sebaik-baik pelindung. Bukan saja daripada khianat manusia, tuan-tuan, bahkan khianat daripada jin, juga syaitan. Sebab itu istilah bagi dua surah itu, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ada satu istilah ia dipanggil sebagai surah Al-Muwazzatain, iaitu dua surah pelindungan. Dia muwazzatain ni muwazzah lah, ataupun senang dia asal perkataan dia kan kita ta'awuz kan, kita ta'awuz, kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini merupakan surah yang paling kuat untuk mereka yang mengamalkan ia. Kalau orang yang takut kepada gangguan jin dan juga syaitan, tuan-tuan, kita jangan letak surah Yasin bawah bantal. Syaitan tak takut, jin tak takut, tuan-tuan, puan-puan. Tetapi jin takut kepada amalan. Jin takut kepada amalan. Sebagai contoh, mengamalkan ayatul kursi sebelum tidur sebagai contohnya. Dan juga beberapa amalan-amalan yang boleh kita jadikan sebagai adab sebelum kita nak tidur. Masya Allah. Amalan yang sedikit itu yang mengambil masa tak sampai pun 10 minit itu, tuan-tuan, puan, mampu mengelakkan kita daripada gangguan jin dan syaitan. Baik.
kita nak membincangkan surah An-Nas pada malam ini bagi meneruskan pada siri yang ketiga, iaitu yang sebelum ini. Pada hari Selasa yang lepas kita telah pun mengopik beberapa pengajaran dan juga asbabun nuzul je kita belum tengok kan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan lihat asbabun nuzul yang mana terdapat di sebalik penurunan surah An-Nas ini, tuan-tuan dan puan. Terdapat satu kisah yang bagi saya menyedihkanlah ya. Kerana pada satu ketika, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihidang ataupun dijamu makanan oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Asam. Labid bin Asam. Orang-orang Yahudi ni, untuk pengetahuan kita tuan-tuan dan puan sekalian, daripada zaman dulu lagi. Dia ni bangsa ataupun orang yang Allah Subhanahu Wa Taala paling manjakan. Di kalangan umat-umat manusia, umat golongan orang-orang Yahudi ni, penganut Yahudi ni paling banyak mendapat mendapat para anbiya alaihissalatu wassalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malangnya, dalam ramai-ramai nabi itu, ramai jugalah nabi yang telah dibunuh oleh bangsa-bangsa ataupun bangsa Yahudi ni. Di antaranya Nabi Zakaria alaihissalam. Di antaranya Nabi Saleh alaihissalam. Ini semua nabi-nabi ataupun anbiya yang dibunuh oleh orang Yahudi. Ini pula dia cuba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan mudah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat berpuluh-puluh ribu malaikat yang duduk di atas, di bawah, di kiri dan di kanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh dilakukan ialah dia Labid bin Asam ini, dia telah meletakkan sihir pada makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak, dalam makanan pun tuan-tuan puan kan, kita ni boleh mendapat sihir. Sihir ni merupakan ikatan. Ikatan yang dilakukan oleh orang yang khianat. Dia nak buat apa? Dia nak memudaratkan kita dengan perbuatan jin ataupun menggunakan perantaraan jin dan juga syaitan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala melaknat perbuatan sihir ini dan juga penyihir, orang yang melakukan perbuatan sihir tersebut. Tetapi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui di kalangan umat-umat kita lah pada zaman sekarang ni lagi, tuan-tuan dan puan, zaman sekarang ni masya-Allah, kaedah sihir itu pun lebih maju. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, bahan yang paling apa orang kata, bahan utama untuk menyihir ni tuan-tuan dan puan, paling senang nak dapat kan. Di Facebook ada, di Instagram ada kan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena awasi anak-anak kita dalam dia ni menyebarkan gambar-gambar dia kan. Dulu kalau nak sihir tuan-tuan, dia kena dapat gambar full daripada kepala sampai kaki. Kalau tak dapat, dia tak jadi sihir tuan-tuan. Tetapi zaman sekarang tuan-tuan, jin pun dah maju tuan-tuan. Pengeras dia pun boleh tahan keras. Disebabkan itu, dia ni tuan-tuan mudah untuk sampai kepada manusia. Lagi-lagi pula kita tuan-tuan, kurang amalan kita. Amalan kita kurang. Amalan kita sebagai pelindung kita kurang. Jadi sebabkan itu kita mudah terkena pukulan sihir ini. Namun atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disihir, maka tuan-tuan puan, pada satu ketika datang dua orang tamu masuk kepada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Sakit
disebabkan oleh sebabnya oleh sihir tersebut. Nah, ni peristiwa ni tuan-tuan dan puan, bukan sengaja Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi Nabi sakit, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan melalui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apakah hikmah dan pengajaran yang boleh kita ambil. Termasuk kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid bin Asam. Jadi dua orang tamu tadi tuan-tuan dan puan, dia datang di pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seorang datang duduk dekat kepala. Yang seorang lagi datang duduk di kaki. Maka ketika dalam keadaan mamai itu tuan-tuan dan puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dengan sayup perbualan dua orang tamu ini tadi. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, tamu yang berada di kepala tadi dia bertanya kepada tamu yang ada yang berada di kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, kamu rasa apa sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Maka jawab yang di kaki tuan-tuan, dia kata sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun disihir. Lalu tuan-tuan dan puan rahimakumullah, malaikat ni tadi dua orang tamu ni tadi tu merupakan malaikat lah. Dia berkata kepada yang di kaki tu, dia kata yang ni sihir ini perlu dirungkai. Dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada malaikat di manakah kedudukan punca sihir tersebut. Sihir ni tuan-tuan dan puan, dia tak sama macam santau. Sihir ni dia ada punca. Mana punca dia tuan-tuan? Dia mesti ada sumber. Itu sihir. Kalau santau ni tuan-tuan dan puan, dia ada punca tapi dia sesat. Baik. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Tamu yang berada atas kepala tadi dia kata punca sihir Nabi SAW ini dia ada di bawah bakul dalam satu perigi. Bakul itu tuan-tuan puan, dia letakkan batu dalam bakul tersebut, dan di batu tersebut dia ada diikat, disimpulkan macam bunjut kan. Dia macam bungkusan yang dibungkus kat batu tersebut, kemudian ditenggelamkan dalam perigi tersebut. Lalu tuan-tuan dan puan rahimakumullah, tamu ni tadi, dua orang tamu tadi memimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam terus kepada perigi tersebut. Lalu perigi tersebut, gayung raga tersebut diangkat tuan-tuan dan puan, maka dia lihat keadaan air yang berada dalam perigi tersebut, masya-Allah, merah dia macam warna inai. Merah semerah-merahnya. Kemudian dalam raga tersebut tuan-tuan dan puan ada 12 ikatan yang terlilit pada batu tersebut, dan terdapat beberapa bunjut yang diikat bersama dengan batu tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, Nabi SAW pun membaca daripada surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Maka setiap satu ayat yang Nabi SAW baca tersebut, maka terungkailah satu demi satu simpulan-simpulan yang terdapat pada batu tersebut. Kemudian tuan-tuan dan puan rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesihatan dan afiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajarkan kepada kita betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan sedang pendengar sekalian, boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala nak menghilangkan kesakitan pada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan peristiwa ini kepada kita? Kerana tuan-tuan dan puan rahimakumullah sedang pendengar sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala nak ajarkan kepada kita apabila berlakunya sesuatu yang berkait dengan sihir ini, ingatlah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ada di sebalik amalan membaca dua surah tersebut. Jadi amalkanlah tuan-tuan dan puan. Amalkan. Bagi mereka lah tuan-tuan dan puan, zaman sekarang saya rasa dah tak ada dah tuan-tuan. Kan? Dia nampak hantu sikit, dia hadapkan dengan surah Yasin. Ada lagi ke yang buat tuan-tuan dan puan sedang pendengar sekalian? Jangan buat tuan-tuan ya. Tak payahlah kan, ada yang sampai punya takut punya pasal
kan. Sebelum pergi kubur kan, contohnya kan, ni ada yang jenis cek pasal tuan-tuan nak cari hantu kan. Ada sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala selindungkan jin ini daripada alam ghaib. Kerana tuan-tuan dan puan, rupa jin tersebut bukanlah boleh ditanggung oleh mata kita yang kasar ini, ya. Jadi yang jenis cari hantu dekat kubur tu tuan-tuan dan puan, dia sampai kat pintu gate tu tuan-tuan dan puan, dah berapa puluh kali dia baca ayat kursi untuk praktis tuan-tuan dan puan. Sekali timbul pula jin depan mata tuan-tuan dan puan, jangan kata ayat kursi, alif bata pun boleh tak lancar kan. Jadi tuan-tuan dan puan, jin dan syaitan ini dia bukanlah dia takut kepada surah Yasin tuan-tuan, tapi dia takut amalan. Jin dan syaitan ini dia takut kepada amalan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyakkan amalan. Supaya dengan amalan tuan-tuan dan puan, kita boleh terhindar daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Baik tuan-tuan dan puan rahimakumullah sidang pendengar sekalian. Jadi itu sedikit sebanyak tentang pengajaran yang boleh kita dapat daripada surah Al-Muwazzatan ini, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Sidang pendengar sekalian, jadi untuk siri yang keempat ini saya buka kepada tuan-tuan, perempuan sidang pendengar untuk membaca Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas kita pada malam ini. Dan untuk pada malam ini tuan-tuan dan puan, kita akan fokuskan kepada ilmu tajwid, iaitu idgham ma'al gunnah dan juga sifat huruf sin ataupun beberapa huruf-huruf yang adanya sifat hamas, iaitu sifat yang keluar angin tu kan. Baik, saya akan bacakan untuk tuan-tuan dan puan untuk pertama kali inilah, kemudian tuan-tuan dan puan boleh cuba. Tuan-tuan puan boleh unmute tuan-tuan punya mic dan tuan-tuan puan boleh bacalah, ya. Kita akan lihatlah tuan-tuan puan, supaya bila kita dah dapat perbetulkan bacaan kita ni tuan-tuan boleh amalkan insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi tuan-tuan boleh baca orang kata ikut ni, dan tuan-tuan tak jangan baca terlalu laju, ya. Tuan-tuan sedang pendengar sekalian, cuba kita baca perlahan-lahan kan, supaya kita boleh nampak kedudukan makharijul huruf yang terdapat dalam surah An-Nas ini. Baik. Jadi dipersilakan untuk tuan-tuan dan puan sidang pendengar sekalian untuk membacakan surah An-Nas. Adakah peserta-peserta yang berani memulakan bacaan? Ada. Kat tangan tu. Khadijah. Angkat tangan. Puan. Boleh? Puan Latifah tapi pakai Khadijah. Oh, tu namanya Khadijah. Saya panggil lah ikut nama. InsyaAllah. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi
minal jinnati wan nas. Berdebar sikit Ustaz. Tak apa. Baik. Puan, ada beberapa perkara lah yang hanya 2 perkara lah yang boleh puan biasakan dengan kaedah yang lebih baik. Baik, yang pertamanya puan tadi ada baca ta'awuz kan? A'udzubillah kan? Kalau lebih baik puan panjangkan pada a'udzubillah. A'udzubillah. Sebab kat situ dekat ain tu sebelah dia ada huruf mad. Wow. A'udzubillah kan. Benda ni memang selalulah orang terlepas pandang. Kadang-kadang qori yang baca apa tu pun dia terlepas pandang. Dekat situ kadang-kadang hakim dia tolak markah tu. Baik. Yang keduanya pada ayat yang kelima, iaitu pada allazi yuwaswisu fi sad. Sa. Allazi yuwaswisu fi sudurin. Panjangkan rinnas, panjangkan sikit dekat wajibul gunnah. Itu sajalah untuk inilah yang puan boleh perbaiki. Berdebar ni Ustaz. Tak apa. Dia berdebar memang, belajar memang berdebar. Memang boleh pandai, insyaAllah. Ada lagi ke peserta yang ingin mendengarkan bacaan insyaAllah? Saya cuba Ustaz. Fadhal. Saya pernah dengar nama ni, suara ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Stakatnya okey dah tu. Kan? Cuma untuk praktis kan, untuk kita nak praktis, cuba tekan sikitlah dekat setiap huruf yang terdapat dalam surah An-Nas. Macam contoh macam ni. Qul a'udzu birabbin nas. Dia sebut satu-satu kan, supaya kita boleh nampaklah di mana kedudukan tempat keluar huruf tersebut. Qul qaf. Qul a'udzu birabbin nas. Ustaz nak tanya macam mana kita nak praktis. Macam Ustaz kalau sebut real tu macam bergetar, macam saya tak boleh bergetar lah Ustaz. Macam mana? Real kan macam Ustaz kalau Itu, baca Bismillahirrahman tu pun macam real tu kan bergetar kan. Dia puan kalau huruf ra boleh sebut tak? Raw. Tapi kalau macam ra. dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh bergetar. Tak apa, ikut. Macam huruf ra ni puan jangan risau. Sebab dia huruf ra ni sebab ada beberapa huruf yang kita tidak boleh sebut dengan sempurna kan. Maka kalau macam contoh ra tu selagi puan boleh jaga tebal dan nipis mengikut keadaan yang terdapat pada ayat tersebut, maka tak ada jadi masalah. Faham. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah ada lagi? Muslimin? Ada muslimin yang berani? Boleh cuba Ustaz? Boleh, Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Jazakallah. Baik, Puan, pada ayat yang keempat tu, Ya. pada huruf kha kan, cuba tekan kha tu. Dia jangan letak pada huruf makhraj huruf ha kan. Dia jadi dia bunyi dia macam honnas lah kan. Kita tak nak dia jadi ha, kita nak jadi kha. Jadi Puan boleh cuba kaedah praktis makhraj huruf tu dengan matikan dengan huruf alif lah. Alif kha mati di atas dia mesti kha tu dia mesti ada bunyi apa tu? Bunyi Gelegak tu getaran tu. Getaran. Oh, Ah. okey. Min syarril waswasil khannas. Macam kaedah yang saya buat biasanya, kalau saya nak baca untuk praktis kan, untuk praktis bukan dalam solat lah. Saya akan ikut dia punya vokal tu kan. Contoh kalau dia baris atas, maka saya akan gerakkan bibir saya tu untuk baris atas. Contoh macam ni kan. Kalau mi kan kita kena senyum kan. Mi syar buka sikit mulut. Syarril waswa buka sikit mulut. Supaya kita boleh nampak lah dan kita boleh dengar makhraj huruf tu dengan tepat. Kalau contoh kita tutup mulut sikit, makhraj huruf tu dia tak dengar dengan tepat, dia boleh jadi sama-sama. Macam tu, macam huruf kha tadi. Oh, okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang ingin mencuba? Ustaz, saya nak cuba Ustaz. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Yang tu memang menggigil ke apa Puan? Dia baik. Untuk puan-puan cuma ni lah, macam tadi yang sebelum ni dia kha kan. Puan pula pada huruf ha, letakkan dia pada huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Dia senyum sikit. Rahmanirrahim. Dia tak macam huruf kha. Kha tu kita kena bulatkan sikit bibir kita. Kha kan. Ha ni kita kena letakkan dia pada tempat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kan alif ha mati di atas Macam mana ha ni? Macam ha yang macam ha pedas pun boleh jugalah kita katakan ha pedas kan. Macam itulah ha tu. Boleh? InsyaAllah Ustaz. Okey, baik. Ya Ustaz. Fadhal, sila. Dah join dah tu. Sila. Mamayal saya cuba boleh Boleh. Sila. Seorang aja. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya cuba Ustaz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Baik, macam tuan, perhatikan pada huruf za kan, kita ta'awuz kan. Dia bukan za kan, dia za. A'udzu. Kaedah nak sebut huruf za ni, zal ni kan, kaedah dia kita letakkan hujung lidah kita za tu pada di hujung gigi atas, zal, hujung gigi kan, dekat kacip tu, zal. Sambil cakap, sambil kita baca tu, sambil kita buka mulut sikit macam senyum. Zal, kul a'udzu. Disebabkan zal ni baris depan, jadi kita just bulatkan sikit kita punya bibir atau muncungkan kan. Qul a'udzu. Dia kalau tuan ikut kaedah pembacaan tadi, takut za tu lama-lama dia bertukar jadi za, dia sama macam za. Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya cuba Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Baik tuan, alhamdulillah bacaan tuan okey. Setakat ni itulah baca, untuk praktis amalkan bacaan macam tadi, sebiji-sebiji kan. Kita jangan laju. InsyaAllah Ustaz. Okey, baik. Ada lagi ke yang ingin mencuba? InsyaAllah. Ustaz, saya cuba Ustaz. Boleh? Fadhal, sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Panjang sikit nas tu. Qul a'udzu birabbin nas. Panjang sikit. Ya sekali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khon. Boleh tak sebut kha? Khon. Khon. Tekan sikit. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik. Sebenarnya Aziz Okey, baik. Cuba biasakan untuk praktis kan. Qul a'udzu birabb, ra tu dia jangan sebab tadi dia kalau dengar sekali dia memang bunyi dia tebal kan. Ra ni kalau dia baris atas dengan depan dia memang tebal bunyi dia. Tapi kalau dia baris bawah dia nipis. Cuba amalkan ra baris atas dan baris depan. Qul a'udzu birra, ra. Qul a'udzu birabb, qul a'udzu birabbin nas. Panjangkan sikit bila bertemu dengan wajibul gunnah. Bin nas. Macam tu. InsyaAllah Ustaz.
Okey, baik. Alia Sofia ingin mencuba. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Berapa umur ni, Dik? 9. Masya-Allah. Okey, amalkan bacaan macam tadi InsyaAllah. Amalkan sebelum tidur. Lepas tu amalkan lepas maghrib dan lepas subuh. Boleh? InsyaAllah. Masya-Allah. Boleh. Okey. Tahniah adik, berani adik. Tak getar pun. Berani. Tahniah. Hebat. Ada lagi ke peserta yang ingin mencuba? Ustaz, boleh saya Saya nak cuba Ustaz. Sila. Baik. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya-Allah. Baik. Dia bacaan baik, lagu pun baiklah. Baik. Dia cuma itulah, kalau puan jumpa dengan baris atas, baris bawah, bunyikan dia dengan baris dengan vokal I lah, E. Contoh dia Bismillahirrahmanirrahim. Dia apa Rahim. Okey. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sila. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khon, cuba buat. Khon, tekan lagi. Khon. Min syarril waswasil khannas. Okey, bagus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya-Allah. Sadaqallahul azim. Nanti amalkan InsyaAllah Ustaz. Okey, baik. Ada soalan tu Ustaz dekat chat ruangan. Okey. Baik. Baik. Saya baca. Tolong bacakan kalau huruf zal tadi diganti dengan zai. Zai. Baik, beza huruf zal dengan zai iaitu pada kedudukan perut lidah. Perut lidah maksud dia tengah-tengah lidah lah kan.
Dekat ni kan perut lidah tu zai. Kalau kita sebut zai, yang kena langit-langit adalah di tengah lidah. Kalau zal yang kena pada gigi ataupun di bahagian atas kita adalah di hujung lidah. Itu beza dia. Zal dia kena pada di pangkal gigi atas kan, hujung lidah kena pangkal gigi atas. Kalau huruf zai, perut lidah kita kena pada gigi kena pada langit-langit atas. Zai. Macam tu. Macam huruf Z kan. Ada lagi peserta yang ingin mencuba? Ustaz tanya, kalau zal tu lidah terkeluar sikit boleh ke? Zal. Kalau lidah tu dia terkeluar, zal dia takut bila kita sebut zal kan, dia kalau nak lagi kita takut tergigit lidah tu lah kan. Dia takut dia macam ni. Dia huruf zal ni dia tak seberat macam tu. Dia huruf bila kita letakkan hujung lidah ni di luar gigi tu nampak macam susah lah. Ni nak sebutkan zal kan. Dia yang dia terkeluar sikit tu huruf sa. Ya boleh. S kan. Tapi huruf zal ni dia kedudukan dia hujung lidah di pangkal gigi atas. Maknanya gigi atas kita tu kan. Pangkal dia. Bukan hujung ni tempat kita nak gigit tu. Pangkal dia di atas tu. Kul a'udzu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi peserta yang ingin mencuba? Kita masih ada masa lagi. Ada 10 minit lagi. InsyaAllah. Sila Fadal. Sila. Kalau nak tanya pun boleh kot. Boleh, tak ada masalah. Kalau mana soalan yang saya boleh jawab, saya direct, maka saya akan jawab lah. Boleh. Ustaz, nak tanya satu soalan, Ustaz. Baik, Kan dalam Al-Quran kan ada kalau alif hamzal dia bertemu di tengah-tengah ayat, kita kena tambahkan dengan nun kan. Tapi dalam Al-Quran dia tak ada tanda bawah nun tu. Baik, Kalau terlepas boleh ke Ustaz? Itu dipanggil huruf nun iwad. Nun iwad ni dia nun tambahan yang berlaku apabila alif hamzah wasal, hamzah yang ada kepala sod tu, dia ada sod kecil je. Kalau kejap ni saya cuba cari, boleh Tuan Ismail tengokkan. Kejap ya. Itu nama dia hukum nun iwad, nun tambahan. Hukum nun iwad. Saya rasa dalam surah kejap ya. Kita cuba cari. Surah Al-Baqarah ayat 180. Okey. Betul. 180 kan? Okey. Baik. Kalau dekat sini, kalau kita lihat kan, kedudukan kejap Okey, betul. Ayat 180. Bagi mereka yang ada Quran boleh rujuk pada muka surat 27. Dia bawah sekali, dia ayat yang second last lah. Ayat dia kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil. Baik. Kan dekat huruf, perhatikan pada perkataan khairan. Ra tu dia ada tanwin dan selepas tanwin baris atas dia ada hamzah wasal ataupun alif yang ada kepala sod. Yang tu dia ada tanda kepala sod tu atas tu. Maka di tengah-tengah di antara huruf yang bertanwin dan alif hamzah wasal itu ada tambahan nun kecil. Macam tadi yang kita tengok kan, kita lihat kan. In taraka khairanil. Bawah tu kan.
Ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil. Maknanya dia tak, kalau kita jumpa macam ni pun kita susah nak baca. Kita nak baca macam mana? Khairul susah, salah sebab dia ada tanda tanwin. Kalau kita nak baca khairan tak boleh sebab selepas itu kita berjumpa dengan huruf yang aktif ataupun huruf yang berbaris. Apakah baris huruf tersebut? Baris sukun ataupun baris mati. Khairan. Tu. Jadi kalau bila kita rasa macam boleh tak boleh nak baca ni, cuba kita lihat ada tak ciri-ciri. Tanwin dia bertemu dengan hamzah wasal. Alif, badan alif tu dan dia ada jumpa kepala sad tu. Kalau jumpa tu maknanya kena tambahlah huruf nun kecil dan tanwin tersebut kena buang satu baris. Khaira, dia khairan kan, kita buang satu baris jadi khaira. Tambah nun baris bawah, matikan dengan huruf lam tersebut. Khaira nil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Okay? Tapi Ustaz, kalau hukum nun iwad. Kalau bacaan tu khairul, Ustaz salah ke ataupun tak? Sebab dalam Al-Quran kan dia tak ada nun mati tu kan. Ataupun memang wajib kita kena note dekat ayat tu ke sebab memang terlepas pandang ni. Betul. Dia kita kena pekalah sikit. Kita kena tambah nun. Ada sebahagian Al-Quran dia ada tulis, ada sebahagian dia tak ada. Kan? Jadi kita kena peka sikit dekat situ. Letaklah kalau jumpa yang ciri-ciri tadi. Ciri-ciri dia tanwin dan selepas tanwin tersebut adanya hamzah wasal tu. Tu kita kena hati-hati. Sebab dia hamzah wasal tu biasa dia selepas tu mesti sama ada dia berjumpa dengan alif lam ataupun dengan huruf-huruf yang lain. Baik. Jadi bacaan ni memang wajib tambah dengan nun tanda bawah Ustaz Kalau itu kan kiraat yang kita baca kena tambahlah. Sebab kalau setakat Quran ni kan, Quran ni kalau kita masih dalam keadaan membaca ataupun kita ni masih dalam tempoh belajar, tak apa, diampunkan oleh Allah. Yang jadi masalah, yang jadi berdosanya bila kita dah tahu tapi kita tak baca macam tu. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay. Baik, ada yang nak cuba lagi? Mungkin Ustaz nak tanya, Ustaz nak ya, tanya. Ya, sila. Yang berkenaan dengan nun kecil tadi, Okey, supaya kita tak tertinggal, boleh tak kita tambah sendiri? Boleh. Tak salah lah ya kalau kita tambah sendiri. Tak, boleh. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay. Ada ruangan chat, ada pertanyaan. Nun iwad tanwin bertemu hamzah wasal. Itu tanwin betul. Nun iwad tu maksudnya nun tambahan lah, dan nun tersebut dia hanya berbaris bawah saja. Okey, ada lagi peserta yang ingin memperdengarkan bacaan? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik, Puan boleh cuba bacaan yang slow lah sebab ada beberapa tempat macam contoh dia
min syarril waswasil khon. Dekat waswasil tu pun kena perhatikan, sebab dia kalau kita apa sikit, takut kita terlaju kan, dekat wa tu dia jadi pendek lah, min syarril waswasil khonnah tu pun itu salah lah kan. Tapi kalau kita perhati, kita baca perlahan-lahan, tengok kan, min syarril mana tempat yang ada yang ada huruf mat tu, kita panjangkan 2 harakat. Dalam tempoh kita belajar ni, kita nak panjang lebih 1 harakat pun tak apa, untuk kita training kan. Mana tempat yang banyak panjang tu, kita panjangkan betul-betul panjang lah. Okay. Lepas tu huruf kha. Kha tu dia mungkin huruf kha ni sebab dia jadi berat sebab dia dekat dengan huruf ha, makhraj huruf dia. Jadi kebanyakan di antara kita susah untuk menyebut huruf kha kerana dia dekat dengan huruf ha. Kadang-kadang kita sebut huruf ha tapi kita tertekan sikit jadi huruf kha. Ada huruf ha, kalau kita tak tekan sikit jadi huruf kha. Jadi macam mana kita nak sebut ataupun kaedah yang sesuai untuk kita nak sebut huruf ha dan juga kha. Baik, ha ni ialah dalam keadaan yang ringan, yang kita tak payah nak tekan apa-apa. Ha. Hanya dengan nafas yang berbaki dalam paru-paru kita tu, kita boleh sebut ha. Kita tak perlu nak tarik nafas lagi nak sebut ha kan. Kan. Tapi kalau kha, kita memerlukan sedikit tekanan pada makharijul huruf kha, pada makharijul huruf ha, tempat keluar huruf ha. Ha tu di mana kedudukan dia? Alif ha mati di atas Kalau kita lihat kan, dia berada di pangkal lidah kita kan, yang berada di tekak di atas sikit daripada halqum kan. Dia dekat kawasan tu kan ada 3 huruf. Dia sama, dia dekat-dekat. Jadi kaedah dia masa kita nak sebut huruf ha, contoh Bismillahirrahmanirrahim, kita relax. Bismillahirrahmanirrahim, kita relax. Tapi pada huruf kha kita tekan. Min syarril waswasil kha. Kita tekan, bagi dia naik atas sikit. Min syarril waswasil khannas, kita tekan sikit. Okey? Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, baik, sama-sama. Ada lagi peserta yang ingin memperdengarkan bacaan? Sekarang dah pukul 10.03 Ustaz. Tak apa. Tak apa Ustaz tak ada kerja-kerja lain? Oh, tak ada. InsyaAllah. Ada lagi peserta yang ingin memperdengarkan bacaan? Sila. Muslimin ada? Tak ada, saya cuba baca Ustaz, insyaAllah. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik, lepas ni abang cuba perhatikan pada wajibul gunnah yang sepatutnya kita bincang pada malam ni, yang kita telah highlightkan. Maknanya dia pada setiap kita jumpa nun yang bersabdu tu, kita dengungkan 2 harakat. Lebih 2 harakat pun tak ada masalah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okay? Betul. Nun bersabdu dan mim bersabdu. Betul. Dua huruf tu kalau bersabdu wajib dengur. Dua harakat. Okay? Okay, insyaAllah Ustaz. Baik. Ada lagi peserta yang ingin bacaan? InsyaAllah. Tadi Ustaz kata nak apa ni? Idgham al-ghunna dengan sifat huruf sin. Ya. Nak beri penerangan tadi. Okey, baik. Huruf sin ni dia adalah huruf yang hamas, huruf yang dia huruf yang ada keluar orang kata angin lah, baki daripada huruf tersebut. Baik. Huruf-huruf hamas ni terdapat dalam huruf-huruf hijaiyah. Dia ada beberapa huruf lah yang terdapat huruf hamas ni macam sad, macam shin. Mana-mana huruf yang kalau kita sebut dia keluar hamas kan. Macam huruf apa lagi? Ha contoh dia kan. Macam contoh huruf seperti contoh macam huruf ta. Ta tu pun kalau kita sebut tak ada hamas maka salah. At dia tak boleh berhenti tak. Maknanya sifat dia tak habis sampai di situ. Dia ada hamas. At nampak tak dia keluar angin. Ha yang bersimpul tu kan. Ash itu di antara huruf-huruf hamas yang mana kalau kita sebut ada baki daripada huruf tersebut yang perlu kita biarkan dia lepas. Okey. Macam baik wajibul gunnah pula. Ini di antara hukum wajib yang perlu kita tekankan. Kerana huruf nun dan mim adalah di antara huruf yang dia ni kalau kita tak ada sabdu pun mim dan nun itu dia adanya harkat. Contoh macam ni kita nak eja huruf nun. Nun, waw, nun. Maknanya dia di tengah-tengah di antara huruf tersebut dia ada harfu mad kan? Sebab tu kalau kita nak baca nun tu kita kena baca nun. Dia mana ada dengung di kat situ. Macam mim pun mim. Kalau macam contoh kan kalau kita jumpa pada mad lazim harfi musaqqal contoh dia kan? Pada awal surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Nampak tak? Ain tu pun kita kena panjangkan. Ataupun pada awal surah Baqarah. Alif lam mim. Kenapa di antara lam dengan mim tu kita kena panjangkan? Sebab di hujung lam ada huruf mim. Ejaan dia kan lam alif mim, lam. Dan di pangkal huruf mim adanya mim. Maknanya dekat situ pertemuan dua mim. Lam, alif, mim. Ejaan dia. Lepas tu nak masuk huruf mim pula. Ejaan dia mim. Ya, mim. Maknanya dekat sebab situlah dia disebabkan itulah kita tu digalakkan untuk memanjangkan pada mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Macam alif lam mim. Kan, tapi tidak pada macam contoh surah apa yang hamim contoh kan. Ha pendek, ha mim, mim yang panjang. Nampak tak? Itu kalau dia tak ada sabdu. Bila dia lagi ada sabdu,
ada sabdu, dua huruf tersebut ada sabdu, maka lagi wajiblah dia berdengung. Kalau kita baca tak ada dengung tu, maka dia tak jadilah. Yang ni wajibul gunah ni di antara favorite imam-imam di Mekah contohnya kan, kalau mereka jumpalah wajibul gunah ni dalam ayat yang mereka baca, maka dekat situ mereka akan panjangkan supaya dengung ni merupakan salah satu bunga ataupun seni dalam pembacaan Al-Quran. Kalau kita tak dengung, tak panjangkan dua harakat, maka kita telah menyalahi yang wajib. Terima kasih Ustaz. Okay, Ustaz. Rasanya kita dah boleh landing lah Ustaz. Pilot pun dah. Baik. InsyaAllah. Dah 10 lah. InsyaAllah. Kita sambung. Kita sambung. InsyaAllah hari Selasa depan kita sambung. InsyaAllah. Boleh tutup Ustaz? Ada baca doa? Boleh. InsyaAllah. Baik. Kita baca doa sikit. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa ashabil kiram. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير عملنا من كل وعملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة حنية وميتة سوية ومردا غير مخر ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا موارتنا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطايانا فحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Inna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Syukri bin Haji Muhammad Amin Al-Hafiz, pemimpin kita punya pengajian pada malam ini, insya-Allah. Izinkan saya membuat beberapa pengumuman. Yang pertamanya, infak, sumbangan dan cahayaan masih dibuka kepada muslimin muslimat yang berhajat untuk memberi sumbangan dan infak. Bolehlah bank in terus ke akaun Bank Islam Surah Hijrah seperti yang tertera di skrin masing-masing, insya-Allah. Bank Islam 05012010084443, insya-Allah. Kalau ikut WhatsApp tu kita dah ada TOI, boleh terus klik kat situ, dia terus pergi ke Maybank to you. Lagi senang, insya-Allah. Okey, yang keduanya, insya-Allah gerobok rezeki Surah Hijrah telah dilancarkan pada 25 hari bulan Jun yang lepas. Sekarang telah beroperasi. Barangan harian pun kita dah top up, insya-Allah. So kepada muslimin muslimat yang mempunyai jiran ataupun rakan-rakan memerlukan barangan harian, bolehlah datang terus ke Surah Hijrah. Tak perlulah pasang bendera putih ke apa ke. Kita ambil tahulah hal-hal jiran, insya-Allah. Kita tanyakan jiran dah cukup makanan ke apa ke, insya-Allah. Dan infak untuk gerobok juga dibuka kepada muslimin muslimat yang ingin menyumbang, bolehlah bank in terus ke akaun Surah Hijrah Bank Islam tadi dengan masukkan nota gerobok rezeki sebagai nota untuk rujukan kita. Senang kita asingkan duit untuk gerobok rezeki. Yang ketiganya, insya-Allah pesertaan kelas tahsin Al-Quran kita masih dibuka. Setakat ni kita dah ada 50 orang peserta. Kita nak tambah lagi, insya-Allah 50. Insya-Allah kita nak cukupkan 100 peserta. Kepada muslimin muslimat, sila war-warkan kepada rakan-rakan, kepada jemaah-jemaah kita, kepada saudara-saudara kita. Sama-samalah kita mempelajari tajwid, mempelajari Al-Quran, insya-Allah. Semoga apa yang kita pelajari akan diberi ganjaran yang besar. Betul Ustaz ya? Mempelajari Al-Quran, Allah mengakan ganjaran pahalanya, insya-Allah. Dan yang keempatnya, insya-Allah pada esok hari Sabtu kita ada majlis yang besar. Kita ada kuliah Maghrib Perdana yang akan disampaikan oleh Ustaz Kazim Ilyas. InsyaAllah jam 8 malam selepas Maghrib. Sama-samalah ramai-ramai kita masuk ke Facebook, ke YouTube channel Surah Hijrah. Seperti yang tertera di WhatsApp masing-masing lah. Kita dah war-warkan ke WhatsApp masing-masing. Kita ada WT Ustaz. InsyaAllah WT. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, muslimin, muslimat semua dijumpa hadir pada malam esok 8 malam. Kita doakan agar program malam esok berjalan dengan lancar Ustaz ya. Tolong doakan sama. InsyaAllah malam esok ada madu 3 pun ada malam esok. Narik beca pun ada insyaAllah. Ustaz Kazim memang terkenal lah dengan filem-filem Piramli insyaAllah. Itu saja, kita sudahkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi setelah sini. InsyaAllah.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ribuan terima kasih sekali lagi Ustaz. Gambar dah padam tu. InsyaAllah, ribuan terima kasih kepada kru-kru yang terlibat. Terima kasih kepada muslimin, muslimat. Kita jumpa lagi insyaAllah malam esok datang hadir beramai-ramai. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.